Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua sahabat-sahabat saya di Facebook dan juga di seluruh Malaysia. Ingin saya katakan bahawa setelah beberapa hari saya terpaksa mendiamkan diri tidak buat live atas faktor kesihatan dan juga faktor-faktor keselamatan. Dan alhamdulillah hari ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama sekali lagi. Sebelum itu, jangan lupa kita mulakan ruangan sembang sejam bersama CIJ dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, apa pun macam biasa dalam media sosial saya perlukan respon daripada sahabat-sahabat semua. Boleh komen. Terima kasih kepada uh, kita kita tengok dulu siapa yang hadir kepada sahabat kita Hamzah Yusof. Okey, Assalamualaikum. Kemunting hadir. Kemudian Hamidah. Okey, Waalaikumsalam. Edi Anwar. Okey, terima kasih. Selamat. Kemudian Amirul Syahzad hadir. Okey. Alhamdulillah. Ni saudara Halas kita punya komentar kita. Nanti kita akan mungkin kita nak jemput ke tengoklah kalau ada ni. Okey, SP Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bang. Ni abang ni macam lama ni dengan kita ni. Okey, apa pun saya nak maklum pada semua. Hari ni kita nak bincangkan topik tentang satu topik yang agak ringan, sederhana ringan. Dia tak berat dan ringan. Tetapi dia akan melibatkan dengan kehidupan harian kita lah. Kita dah mula PKP yang agak panjang, PKPB bersyarat yang panjang iaitu 1 bulan dengan kita membertajuk iaitu BMF dan Raya tahun 2020. Apa hala tuju sebenar BMF dalam pasca COVID. Jadi saya nak bagi 1 jam ini dengan penuh dedikasi. Saya nak gunakan 1 jam ini kepada yang tak dapat menonton sekarang, boleh tonton kemudian. Video ni akan sentiasa ada di dalam wall saya dan juga jangan lupa ada juga di page pembela. Kita live streaming serentak 2 page iaitu di page pembela dan juga page CIJ. Jadi apa pun hari ini sebenarnya saya nak berkongsi. Saya tak nak terlalu kita panggil terlalu formal, tetapi saya nak kongsikan sedikit berkaitan apa sebenarnya hala tuju BMF COVID masa COVID ni. Mungkin ada yang akan katakan bahawa kempen dah tak ada. Ya betul. Betul tu maksudnya kempen kita tak buatlah kat luar. Jadi kita lebih kepada duduk di rumah dan kita full utilize. Saya masih ingat, ini perkongsian dari masa ke masa kepada sahabat-sahabat di luar sana yang mungkin rasakan waktu COVID ini, PKP ini dah akan menggelapkan masa hadapan. InsyaAllah dengar betul-betul dengan kita. Saya nak umumkan ada 2 perkara penting sebentar lagi di pertengahan semasa kita live ni. Jadi bukan apa saya tak nak buat teaser atau apa-apa, cuma saya nak kongsikan supaya semua orang jelas tentang hala tuju BMF. Okey, seperti yang semua sedia maklum, kempen BMF ni kita dah lancarkan dah lama. Dah banyak kali kita cakap, kita dah ramai orang dekat luar sana, ramai yang dah mengamalkan BMF ni sebenarnya. Tetapi bagaimana kita nak mengamalkan BMF ini secara bersama. Ini yang kita nak terapkan dalam kempen BMF Malaysia, ataupun nama asalnya ialah kempen beli produk Muslim. Tetapi secara menyeluruhnya kita nak kempen BMF ini berjaya, bukan cakap hari ini esok terus jadi, tapi kita nak pastikan ia berjaya sampai bila-bila dan ia akan duduk dalam diri kita, dalam jiwa kita semua. Jadi saya juga
memberi ruang kepada semua untuk memberikan komen ataupun cadangan atau ada soalan. Bersama saya kita nak ada sesi dua hala, dan paling penting sekali tolong saya share video ini. Tolong share, dan mungkin kalau ada orang kata, Cikgu Izzat, kalau kita share-share ni apa yang kita dapat? Okey. Ada sebab saya bukan buat marketing, kita bukan nak berurusan jual beli, tetapi kita nak bagi tahu setiap perkara usaha kita ni ada yang mendapat manfaat. Sebagai contoh, jika anda share video daripada CIJ ataupun pembela, andai kata mencapai satu tahap yang baik, Facebook akan bayar setiap live ataupun setiap video-video yang ditonton. Semua sedia maklum bahawa Facebook memang akan bayar kepada semua video-video yang ada tontonan mengikut kriteria. Dan ingat, apabila kami dibayar, CIJ dibayar ataupun pembela dibayar, duit ini akan disalurkan di tempat yang betul. InsyaAllah kita akan gunakan tempat yang betul, iaitu kita akan memberi sumbangan, kita akan memberi manfaat dan juga sebagai gerak kerja kami dalam NGO. Jadi secara telusnya, jika anda terus menonton, sekurang-kurangnya anda share, like, itu yang anda akan dapat mampu menyumbang. Tidak susah, hanya like dan share sahaja. Okey, dalam pasca COVID-19 ini, beberapa usaha yang telah dibuat oleh pihak-pihak para peniaga ataupun usahawan. Sebagai contoh saya nak bagi tahu, iaitu mereka daripada sistem offline dia pergi ke sistem online. Jadi benda ni begitu unik dan begitu hebat sekali berlaku, dan ada yang cuba mengatakan mereka adalah orang yang pioneer dalam sistem online. Sebagai contoh, syarikat-syarikat gegasi yang kononnya gegasi seperti apa Shopee, Lazada, dan juga untuk makluman, ada juga beberapa syarikat-syarikat yang sudah membuat platform-platform yang begitu bagus. Sebagai contoh yang kami sendiri angkat dalam kempen BMF, iaitu Muslim Brand. Kita nak bagi tahu Muslim Brand adalah salah satu ikonik kita punya apps untuk membeli belah pengganti Shopee. Anda boleh layari Muslim Brand ataupun pergi ke Android ataupun iOS, type dia dalam aplikasi Muslim Brand. Kalau susah, sekejap saya cuba create Muslim Brand. Okey, seperti yang saya tunjukkan di sini. Okey, nama Muslim Brand. Muslim Brand ni adalah satu aplikasi yang dibangunkan oleh 3 orang anak muda yang saya rasa ianya memang hebat dan juga menepati cita rasa saya secara peribadi, dan ia boleh lebih baik lagi menjadi Shopee. InsyaAllah. Anda tengok ni, saya ada tulis dekat sini Muslim Brand. Type saja dalam aplikasi anda, dalam Google Play ataupun dalam App Store, type Muslim Brand. Download. Ini adalah pengganti Shopee. Kita nak bagi tahu kepada anda semua. Okey. Selain daripada itu, kita nak bagi tahu kepada semua, kita ada juga yang dikeluarkan oleh Hype.com. Ini yang dibangunkan oleh Coach Fadil. Ini juga kita galakkan kepada semua orang untuk menggunakan platform-platform yang ada. Banyak sebenarnya, tapi ini antara yang saya rasa agak sesuai untuk diguna pakai lah. Sebab kita ada Shopee, kita ada Lazada. So kita ada Muslim Brand, kita ada Hype.com. Anda boleh guna dua-dua apps ini dengan baik, insyaAllah. Dan apa pun, saya nak bagi tahu kepada anda, tadi mungkin anda ada perasan, sebelum saya live tadi, ada satu iklan paparan yang mengatakan laman web. Laman web iaitu, saya tunjuk sekejap ya. Okey, laman web ini iaitu www.campaignbmfmalaysia.my. Okey, saya mohon semua yang menonton, tolong share sekarang seberapa ramai untuk melayari laman web kita secara rasmi, campaignbmfmalaysia.my.
Tolong share ramai-ramai, tolong screenshot, tolong bagi tahu kepada semua, dan saya akan tinggalkan satu posting mengenai kempen BMF Malaysia.my. Cukup, nanti kan muka saya tak nampak pula. Okey, jadi saya tak nak terang lagi benda tu. Okey, kejap lagi saya ada bagi sedikit pengenalan lah tentang ni. Tapi apa pun, semua dah pergi daripada offline ke online. Tapi satu soalan saya nak tanya. Sampai bila boleh bertahan online? Anda kena ingat, apabila anda berniaga ataupun anda merasakan anda sedang membuatkan satu perniagaan yang dikatakan melibatkan masa depan, ini apa, kebergantungan anda apa semua. Jadi saya nak maklumkan bahawa sistem online adalah sistem yang begitu besar, dan ruang lingkup dia insya-Allah akan melibatkan seluruh dunia. Bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Dan saya nak bagi tahu kepada anda semua, ada juga pasaraya Muslim yang saya dah kenal pasti yang juga membuat online. Sebagai contoh, Maidin. Dia dah ada pergi ke Maidin Express. Ini adalah salah satu langkah yang baik kepada semua, dan juga banyak lagi pasaraya Muslim. Dan lagi satu saya nak ingatkan kepada anda, mungkin kita terlupa sebab dia mungkin jauh sangat, sedangkan dia dalam Malaysia. Kelantan, kita ada Pasaraya U-Shop. Pasaraya U-Shop sekarang ni sudah mengamalkan sistem pembelian dalam talian. Untuk rakyat Kelantan, demo boleh pergi Pasaraya U-Shop, beli online, tak usah tobik dari rumah, beli sahaja tempah melalui online, melalui WhatsApp, anda boleh dapat barang anda dalam masa 1 hari. Mudah. Bukan sahaja di Lembah Kelang, di KL, tapi di Kelantan juga sudah ada perkhidmatan ini. Jadi, semua orang dah buat online. Semua dah buat online. Ada satu lagi kita tertinggal. Tuan-tuan, bagaimana nasib kedai-kedai runcit orang Islam kita yang lain? Kedai runcit yang mungkin mereka tak ada harapan. Kalau berterusan PKPB ini, mungkin mereka terpaksa tutup kedai terus. Adakah anda ingin melihat kedai-kedai ini terus ditutup? Dan saya dan seluruh anggota pembela dan jawatankuasa BMF, kita tak akan pernah sesekali meninggalkan kedai-kedai runcit yang kecil-kecil ini. Malah hari ini, dua perkara yang saya nak umumkan, saya akan beritahu pada anda semua, dan saya perlukan sokongan seluruh rakyat Malaysia sebenarnya untuk membantu saya, membantu jawatankuasa BMF, membantu pembela untuk kita bangunkan bersama dengan kita menyokong seluruh kedai-kedai Muslim di seluruh Malaysia. Saya nak mohon, hari ini kalau saya cakap, hari ini kalau kita cakap, anda cakap, tolonglah kita sama-sama laksanakan. Saya nak mohon sangat-sangat. Mungkin dalam ketika ini, waktu ini, kita susah nak mencari produk Muslim, tetapi sekurang-kurangnya kita beli barang-barang dalam kedai orang Islam kita. Ini yang saya nak bagi tahu kepada anda semua. Jangan anda rasakan anda tak dapat beli produk Muslim, tetapi anda sanggup pergi ke kedai-kedai bukan Islam untuk membeli barang. Beli di kedai orang Islam kita. Belilah apa saja. Kita berdoa semoga kedai-kedai Islam ini akan mendapatkan produk-produk Muslim. Kalau mereka degil, insya-Allah mereka akan lembut hati. Kalau mereka susah nak dapat, insya-Allah kami jawatankuasa akan bantu anda dapatkan. Dan saya ingin mengajak kepada semua juga, kepada anda semua, sambil-sambil kita berdiskusi ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang komen, pasarayahalal.com. Okey, ini semua dia banyak tuan-tuan. Okey, kenapa kita nak bagi tahu kepada anda semua,
syarikat ataupun pengendali-pengendali apps yang saya sebut tadi. Pertama, kami dah kenal pasti siapa yang buat, siapa di belakang dia, siapa yang duduk dalam bahagian itu, dalam bahagian IT, siapa mereka, siapa di latar belakang mereka, kami dah check semua. Sebab itu kami boleh mengetengahkan, dan saya bukan tak nak mengetengahkan syarikat-syarikat lain kerana mungkin saya tak kenal, mungkin jawatan kuasa saya tak kenal, dan mungkin kita tidak lagi mengenali satu sama lain. Kerana untuk makluman semua, saya ulang semula, untuk makluman semua, semenjak kempen BMF, beribu aplikasi dibangunkan oleh pelbagai pihak. Beribu. Sebagai contoh, angkasa. Anda tahu angkasa? Yang dulu, 6 berapa puluh tahun mereka wujud, tak pernah pun mereka nak buat apps. Kenapa sekarang nak buat apps? Bukan saya nak salahkan, tetapi ini nak menunjukkan mereka juga buat apps. Sama juga dengan apps aplikasi lain. Kan? Sebelum ni tak ada. Sebelum ni tak ada, tuan-tuan. Yang ada adalah seorang dua orang yang buat. Itu pun tak ada orang nak layan, tak ada orang nak sokong. Kita kalau kita nak marah ni orang ramai sangat. Okay, jadi tolonglah kali ni saya bagi tahu ada dua tadi, Muslim Brand, Hype.com. Pakailah dua-dua ni untuk membeli belah macam Shopee. Ya, anda nak berniaga, anda nak menjual beli pun boleh dalam tu. Anda daftar je produk dalam tu. Tak ada masalah. Tetapi ingat, apa yang kita buat ini adalah dia akan balik-balik kepada orang yang sepatutnya mendapat. Contoh, jika ada untung, kita akan bagi salurkan keuntungan yang baik berpada kepada orang yang memerlukan. Okay, saya nak tarik perhatian tuan-tuan. Okay, sebelum tu, saya nak tanya, boleh tak tuan-tuan bantu saya, bagi tahu dekat saya di komen-komen saya ini, untuk kami turun padang membantu kedai-kedai runcit di kawasan anda. Janganlah kedai runcit Aceh. Sekarang ni orang tengah buat raid, orang tengah buat operasi. Kan? Ada kedai-kedai yang haram. Bukan kedai tu haram. Kedai beroperasi secara haram. Pemiliknya tak ada pasport. Pemilik dia tak ada kita panggil apa tu, kebenaran, tak ada lesen. Jadi ini yang kita nak betulkan. Jadi saya nak harapkan kepada anda semua, kena tolong. Kami tak ada sukarelawan, anda lah sukarelawan kami. Kami juga sukarelawan anda. Kita sama-sama bantu. Boleh tak tuan-tuan? Sahabat-sahabat semua, tolong komen dekat saya bawah ni. Okey, tolong komen, bagi tahu kat saya, bagi tahu sebab nanti kami Jawatankuasa akan lihat di bawah komen-komen, bagi tahu di negeri mana, di daerah mana untuk kami turun padang. Bagi tahu alamat kedai, kalau boleh ambil gambar kedai runcit tu, letak kat kami. Kami nak pergi tengok nanti, kita nak bantu sama-sama. Kalau ada kedai-kedai, sebagai contoh, Puan Zaliha kata Melaka, ni saya nak up sikit dia punya komen. Okay, Puan Zaliha kata Melaka ramai kedai runcit Melayu masih jual produk non-Muslim. Puan, buat masa ini, waktu pasca COVID, tak mengapa. Tak mengapa. Okey? Tak ada masalah. Buat sementara waktu. Pergi kedai Islam, beli kat kedai dia. Okey? Beli kat kedai dia. Okey. Daripada sahabat saya, Dr. Haris daripada Labuan. InsyaAllah, selagi iman kuat memelihara agama dan bangsa, makan akan bertahan kempen ini selama-lamanya, insyaAllah. Jadi ini yang kita nak, sokongan tu. Kita kena ada sokongan. Lagi, kalau ada pasport pun tak boleh berniaga. Kalau permit tulis buka. Ni daripada kita punya sahabat kita, Mawar Kenanga. Kalau ada pasport pun tak boleh berniaga. Betul. Dia kena ada permit tulis untuk berniaga. Okey, Ahmad Loten. Ini ini adinda saya ni di Kuantan, sama-sama berganding bahu. Okey, Alash. Dia ada cakap juga dekat Padang Jawa. Okey, tak apa, nanti kita turun. Okey. Apa pun,
Saya nak ajak anda semua supaya kita sama-sama berganding bahu. Tolong sahabat-sahabat semua, anda mungkin kata pasca COVID ni adalah perkara yang tadi yang saya sebut tadi tentang daripada offline pergi online. Perniagaan kedai runcit pergi online. Lagi apa lagi? Pasar raya dah jadi online. Kemudian kedai makan dah jadi online semua. Semua online. Ada baiknya. Kenapa? Pertama sekali kita dah jimat masa dan jimat pergerakan kita. Kita tidak lagi menyusahkan ramai pihak. Dalam pasca COVID, kita nak pastikan kosong, zero. Ini yang kita hajati. Kita nak bantu kerajaan untuk kita pastikan COVID-19 zero. Ini usaha kita, usaha anda semua untuk membantu kerajaan Malaysia. Jadi kita nak pastikan zero macam mana? Kita online kan semua. Anda duduk di rumah, anda bersama keluarga, anda order online, beli barang secara online, semua secara online. Tak payah lagi keluar rumah. Kita maksimumkan supaya kita pastikan semua orang bekerjasama dalam memastikan kosong. Okey. Selain daripada itu, saya nak bagi tahu kepada semua juga dua pengumuman tadi. Kita dah masuk ke pertengahan Kita dah masuk ke pertengahan. Saya nak ajak semua untuk kita sama-sama review. Kepada yang baru menonton, saya nak jemput semua sekali untuk layari www.campaignbmfmalaysia.my. Okay? Saya nak ajak semua sekali layari www.campaignbmfmalaysia.my. Tolong layari website ini sebagai tanda sokongan dan anda jangan terkejut apabila anda akan duduk dalam dunia BMF yang sebenar. Okey, kita nak bersama-sama, kita nak pastikan bahawa BMF akan terus kekal bersama dengan kita. Jadi saya nak ajak kepada anda semua, saya nak bawa anda melihat laman web. Sekejap Okey. Ini adalah laman web yang dibangunkan oleh pasukan saya yang diketuai oleh saudara Halash. Ini kita bukan nak tunjuk ni. Okey, bila anda buka laman web campaignbmfmalaysia.my. Sekejap Tolong share, tolong komen, tolong like. Please. Ini kita membantu. Okey. Kepada semua yang baru menonton, saya nak tunjukkan kepada anda apabila anda klik sahaja www.campaignbmfmalaysia.my, anda akan dibawa ke satu paparan iaitu seperti yang ada di sebelah saya ini, iaitu website BMF Delivery yang kita sudah activate mulai hari ini. Ini bukannya kami nak berniaga. Ini ayat dah macam ayat MLM dah pula tuan-tuan. Okey, untuk makluman semua, kita bukan nak berniaga sangat. Kita nak membantu, ingat kita nak membantu semua sahabat-sahabat kita dalam perniagaan. Sama ada anda kedai runcit yang seperti saya katakan tadi, ataupun anda adalah kedai makan, anda boleh tonton ini sekarang. Okey. Tolong share, saya nak bagi penerangan. Ini adalah laman web rasmi kempen BMF Malaysia. Jadi anda akan dapat masuk ke sebuah laman web yang kita akan buka setiap hari 10 pagi hingga 7 malam. Okey, anda akan lihat sebuah paparan BMF Delivery. Dan untuk makluman semua yang dah pergi layari website ini, anda akan dapat lihat kita ada pasar raya Muslim yang kita letak dalam laman web Campaign BMF Malaysia.
semua pasaraya Muslim dan kedai-kedai runcit yang anda sedang tulis di komen saya, kita akan masukkan dalam laman web kita. Jadi anda jangan risau, anda kedai runcit biasa pun kami akan bantu anda. Okey, bagaimana nak membantu? Tak apa. Puan Hamidah kadang-kadang rasa kecewa pergi Maidin. Tak apa. Puan Hamidah, kita nak sokong pasaraya pemilik tu, kedai milik Muslim dulu. Sebab kita masih jauh lagi untuk kita pergi 100%. Bukan tak boleh. Boleh, tapi kita kena bersatu padu. Kena bekerjasama. Okey, ini laman web. Kita ada sediakan barang-barang basah pun ada. Kita ada delivery kita, penghantaran pada hari yang sama. Dan paling penting sekali, saya nak umumkan, Alhamdulillah, pasca COVID, kita nak jemput kepada sesiapa yang tiada pekerjaan, hilang pekerjaan, anda boleh menjadi rider kita ataupun personal shopper kita. Tolong klik dalam web campaignbmfmalaysia.my. Anda klik di bahagian ingin menjadi rider shopper kami, klik daftar. Dan satu lagi iaitu kepada kedai-kedai runcit pemiliknya orang Islam sahaja. Pemilik orang Islam sahaja, anda boleh daftar. Kita nak digitalkan kedai anda untuk masuk dalam website kami dan anda akan dapat domain anda sendiri. Tolong share. Inilah yang terbaik. Saya mohon semua orang share benda ni. Tolong bagi tahu kepada kedai runcit masing-masing. Daftar dalam website ini segera. Segera untuk kami digitalkan kedai anda. Bermakna, kalau anda pergi ke... Ini saya nak tunjuk lagi bawah. Okay, kita nak digitalkan. Kenapa? Okay, ini pasaraya Muslim yang akan datang. Sebenarnya kita dah ada dah. Contoh di Selangor, di mana sahaja, di semua tempat. Kita nak pastikan semua tempat. Sebagai contoh, kalau anda di Selangor, anda klik sahaja di Selangor, anda akan pergi ke, kita akan pergi tengok, kalau di Selangor ada apa. Jangan tak keluar pula, main-main pula dia. Okay. Alright. Kalau kita dah dia setiap negeri, kita akan keluarkan setiap negeri, setiap daerah. Kalau anda pergi Selangor, anda akan dapat paparan pasaraya atau kedai-kedai runcit. Anda bayangkan kedai runcit anda ada dalam senarai ini. Dan bukan ada saja, tapi anda boleh membeli secara online dan delivery. Kedai runcit tak payah pening kepala, tak payah nak cari pekerja, tak payah nak cari apa. Tolong. Okey? Itu. Okey, nanti kita akan masukkan lagi. Kedai Azin memang ada. Memang kedai Azin ada, Losong Mat ada. Jadi kalau buat masa ini, kita ada Rauda Grocer, Pasar Go dan Maidin. Maidin ada dua. Satu Maidin di Subang, satu Maidin di Klang. Jadi sebenarnya anda dah boleh beli hari ini. Anda dah boleh beli dah. Contoh kalau di Rauda Grocer anda dah boleh beli. Anda boleh klik saja di sini. Siapa yang berdekatan Cyberjaya, Putrajaya, anda boleh klik untuk membeli. Ataupun anda nak membeli barang-barang basah dari sekitar Kajang, Putrajaya pun boleh. Pasar Go ada. And then di Maidin, Subang ada. Maidin MPK. Anda hanya klik saja untuk contoh. Okey, kita akan masuk ke paparan dalam Pasar Go punya halaman. Jadi anda boleh membeli di sini apa jua barang-barang yang anda ingin beli. Ini Pasar Go, mereka ada barang-barang basah. Tuan-tuan, nak beli barang basah, nak kena pergi pasar. Sekarang pasar rata-rata susah nak pergi beli. Sebab apa? Terganggu dengan masa, limitasi dan juga pergerakan. Jadi kita bantu kerajaan. Beli secara online, anda boleh beli. Contohnya ada bawal emas segar, ikan jenahak. Ya Allah, ini semua dah siap, bersih. Jadi anda bayangkan, anda boleh beli ikan secara online dan dihantar ke rumah. Bukan sejuk beku, tuan-tuan. Tapi ada pilihan.
Ada sejuk buku, ada yang bukan sejuk buku. Jadi untuk maklumat semua, anda mampu lakukan perubahan ini, tolong semua orang anda jemput kedai-kedai runcit di kawasan rumah anda supaya ia boleh didigitalkan secara total untuk kita bantu kedai-kedai runcit di seluruh Malaysia. Dan hari ini sempena tanggal 15 Mei 2020, saya nak ajak anda semua, kami mencari 200 kedai runcit Islam Muslim yang ingin berubah, 200 kedai runcit pemiliknya orang Islam yang ingin berubah, ingin bersama kami. Tolong daftar segera, hanya 200 yang pertama kami akan berikan secara percuma. Anda kena ingat, semuanya melibatkan kos, tetapi kali ini 200 kedai pertama kami bagi secara percuma. Ini pun daripada sahabat-sahabat kita. Jangan lupa, sebagai contoh, kita dibangunkan dengan menggunakan platform pembayaran online iaitu Toyib Pay. Toyib Pay adalah platform pembayaran kita, iaitu kita panggil payment gateway Muslim yang kita gunakan. Juga untuk makluman semua, laman web ini dibangunkan oleh syarikat hosting Muslim. Kita tak nak cakap banyak. Bila kita buat laman web ni, kita nak gunakan semua produk Muslim. Jadi kalau kami kempen BMF, kita guna sekurang-kurangnya hosting pun syarikat hosting Muslim. Siapa yang nak menggunakan syarikat hosting Muslim, boleh pergi ke Mova Host. Syarikat hosting Muslim, Mova Host. Mereka ada menawarkan perkhidmatan hosting website yang terbaik, insyaAllah. Dan payment gateway yang terbaik semestinya Toyib Pay. Saya dah tak nak cakap, Muslim Brand menggunakan Toyib Pay. Jadi, kepada tuan-tuan semua, saya nak mohon supaya bersama dengan saya dan pastikan anda terus berkempen BMF secara harmoni, secara kita panggil secara berhemah. Kerana apa? Sebentar lagi kita nak bincangkan beberapa isu tentang pasca COVID. Jadi dua perkara yang saya umumkan tadi, tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, anda mungkin tiada kerja, anda kehilangan kerja, anda boleh daftar sekarang sebagai personal shopper, anda duduk di pasaraya, ataupun anda menjadi rider kita. Jika anda ada kenderaan, sama ada kereta, motor, lori pun, lori Islam, persatuan-persatuan lori Islam, tolong daftar segera kepada kenderaan-kenderaan yang mungkin anda ada kenderaan untuk boleh dijadikan sebagai penghantaran barang sementara kita tak ada kerja ni. Anda boleh daftar. Dan kedai-kedai runcit Islam Muslim yang mungkin hampir-hampir tutup, jangan tutup lagi. Tolong daftar segera. Kita bantu anda. Tak kisah di ceruk mana sekalipun, kita cuba bantu anda. Saya insyaAllah dengan kudrat yang ada, dengan izin Allah, saya akan turun sendiri ke kedai anda untuk bantu promosi kedai-kedai anda sempena pasca COVID ini. Sebab apa? Kalau bukan kita, siapa lagi nak bantu? Dan hanya kita saja mampu lakukan perubahan. Dan untuk makluman, kedai ejen baja Milagro Kamunting dah daftar. Terima kasih kepada kedai. Tak kisah kedai-kedai apa pun, anda boleh masuk. Dan itu kedai runcit. Website itu juga akan ada kedai makan, perhotelan, homestay, dan juga pelbagai lagi perkhidmatan Muslim yang kita gambarkan selama ini akan ada dalam satu platform. Dan insyaAllah saya akan tinggalkan anda sekejap untuk saya memberi laluan, mungkin berehat sebentar.
Kerana apa? Yalah, dalam 1 jam nak bercakap tak berhenti ni, mungkin yalah, hotel agak Okay, kita bacakan komen-komen dulu kot kalau boleh. Sekejap Ini ada sahabat kita bagi tahu Amirul Syazad. Alhamdulillah di Meru ada 3 kedai Muslim Azin. Okey. Kedai Azin memang bagus. Okey, lagi sahabat kita Cairo Dot. Terbaik cikgu, perlu perbanyakkan iklan produk Muslim dan pasaraya Muslim. InsyaAllah. Okey. Ni yang tadi saya ada cakap tadi, Puan Hamidah. Kadang-kadang rasa kecewa pergi ke Maidin, barang-barang Muslim kurang dan peliknya barang-barang Muslim, barang-barang yang bukan Muslim ada pula. Kedai jual di kedai non-Muslim. Oh, ni lain ayat ni. Kadang-kadang rasa kecewa pergi Maidin, barang-barang Muslim kurang. Yang peliknya barang-barang Muslim ada pula di kedai non-Muslim. Okey. Saya nak bagi tahu kepada semua bahawa kedai-kedai non-Muslim sekarang sudah terdesak. Kedai-kedai Muslim sekarang sudah terdesak. Mereka dah hilang pelanggan-pelanggan Muslim. Orang Islam kita dah tak pergi kedai non-Muslim. Jadi sekarang ni, untuk maklumat semua, mereka sudah menukar modus operandi, iaitu ambil produk Muslim letak dalam kedai mereka, dan kedai-kedai Muslim tak ada produk Muslim. Bijak tak? Ini namanya tak guna. Jadi kalaulah kita sebagai pengguna masih lagi tak sedar keadaan ini, kita akan menghadapi masalah yang besar-besar. Sebab itu saya kata, apa pun terus fokus pergi kedai-kedai runcit orang Islam kita. Beli saja, tak apa, tak ada masalah. Sebab apa? Lambat laun, pemilik-pemilik produk Muslim ni, yang ada yang setengahnya tamak. Mereka kata, ni saya nak kongsi juga. Ada setengah produk-produk Muslim ni, mereka rasa mereka nak kaya cepat. Mereka nak masuk semua kedai-kedai, termasuk kedai-kedai bukan Islam. Mereka kata, ni bisnes. Silakan. Kalaulah produk anda tidak laku nanti, anda jangan salahkan kami kerana BMF tidak pernah menyuruh anda masuk dalam kedai bukan Islam. Anda tamak. Ini saya pesan kepada anda. Anda tamak. Sebab apa? Anda tidak pernah membantu kedai-kedai Muslim. Tetapi anda masuk dalam kedai-kedai pasaraya bukan Muslim. Sebagai contoh, saya nak bagi tahu, kita pernah tertipu apabila kita boykot pasaraya TF di Jerantut. Akhirnya pasaraya TF di Jerantut buka habis, dia bagi tawaran kepada produk-produk Muslim untuk masuk. Produk Bumi Putra, dia tak panggil produk Muslim, dia panggil produk Bumi Putra. Dia tawarkan habis-habis, rupanya hanya di pasaraya TF sahaja yang ada produk Bumi Putra. Pasaraya TF di negeri, di daerah lain tak ada pun. Nampak? Dia memang menipu. Jadi pemilik produk Islam pun yang ada ni pun rasa teruja lah nak masuk. Nak masuk pasaraya TF. Bukan senang. Ini yang kita katakan tamak. Bila ada sesetengah pemilik produk yang tamak, kita sukar untuk kita nak bekerjasama. Sebab apa? Inilah kes-kes yang terlalu ni. Okey, saya nak angkat satu komen. ASP Sulaiman, Hanah Halal Mat Durian Tunggal, Melaka, antara kedai Muslim yang terbaik di Melaka. Jadi inilah kedai-kedai Muslim terbaik ni yang kita kena sokong. Kita kena pergi kepada orang Melaka di Durian Tunggal. Pergilah ke Hanah Halal Mat. Anda boleh dapatkan kita panggil apa, produk-produk Muslim, insyaAllah di sana. Okey, ni ada satu lagi, Abang Encik Syarom Syari, kedai runcit Melayu, Taman Lembah Bujang Utama, Bidong, Kedah. Bidong. Jadi ni orang Kedah ni, orang kita ni. Okey, siapa yang nak pergi beli barang, ada kedai runcit kita ni, kedai runcit Melayu, Taman Lembah Bujang. Boleh pergi ke sana. Jadi okey, lagi kita akan apa pun, saya ucapkan terima kasih banyak kerana anda setia bersama saya selama 1 jam.
Dan apa pun saya mohon kepada semua untuk terus like, terus share. Uh, jadi tolong untuk kita bantu bersama-sama dan apa pun saya nak bagi tahu, anda boleh terus layari laman web kempen BMF Malaysia untuk anda dapatkan uh, kedai yang terdekat di kawasan rumah anda supaya anda boleh membeli belah. Dan untuk makluman semua, bagi orang Selangor dan Kuala Lumpur, anda dah boleh membeli barang mulai hari ini di laman web www.campaignbmmalaysia.my. Anda dah boleh cuba membeli dan pastikan anda membeli dan semestinya anda menyumbang. Dan juga bagi kedai-kedai yang berdaftar selepas ini, insya-Allah kita akan buat delivery menggunakan kedai anda. Maknanya, walaupun kedai anda ni tidak menyediakan perkhidmatan delivery, kita akan sediakan rider untuk membeli barang di kedai anda. Inilah kelebihan di BMF delivery yang kita ada, insya-Allah. Jadi apa pun saya berharap agar semua orang yang ada menonton pada petang ini mendapat manfaat. Dan ingat ini bukanlah kita punya uh, kita punya dasar untuk berniaga ataupun apa, tetapi kita nak menyediakan platform sebab dah terlalu banyak sangat platform. Jadi ini yang platform rasmi kami untuk kami nak memastikan tidak ada penipuan ataupun salah laku yang berlaku. Uh, jadi jadi kedai-kedai runcit yang saya nak maklumkan tadi ni, anda boleh buat delivery. Anda juga boleh buat delivery menggunakan BMF delivery kita. Ini milik kita semua. BMF adalah milik kita semua. Dan insya-Allah apa pun saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua kerana terus berkempen BMF walaupun dalam pasca Covid. Dan saya nak mohon jasa baik kepada anda semua supaya anda teruslah membeli produk Muslim. Jangan sesekali anda uh, lemah semangat ataupun anda rasa susah kerana dalam proses kita nak berjuang ni, kempen BMF bulan 8 ni insya-Allah genap 1 tahun gelombang kita. Dan kita cuba sedaya upaya untuk menjadi yang terbaik. Dan kempen BMF ini kita sasarkan setidak-tidaknya pada tahun 2025 akan menampakkan hasil. Dan untuk ujung tahun ini juga kita memastikan juga kita ada 1,000 kedai yang telah didigitalkan. Jadi anda ingin menjadi sebahagian daripada kedai digital kami, tolong daftar di laman web kita iaitu di www.campaignbmfmalaysia.my. Dan insya-Allah hanya kita yang saja mampu lakukan perubahan. Dan saya nak ajak anda semua minggu depan mungkin ada beberapa tetamu yang saya akan jemput sebagai contoh. InsyaAllah kita tengok macam mana. Adalah 2-3 orang tetamu yang saya akan jemput live bersama saya, tokoh-tokoh. InsyaAllah. Manalah tahu kot tiba-tiba Datuk Amir Maidin pun nak bersama, ataupun Datuk Lokman, ataupun kita panggil saudara kita di Kelantan yang pemilik dia Pasar Raya U-Shop, iaitu saudara Lokman. Itu Lokman juga, orang-orang nama Lokman ni hebat-hebat belaka. Dan mungkin kita akan jemput Datuk Ali Maju. Kita nak dengar apa komen beliau dalam BMF dan juga masalah-masalah yang dihadapi, dan kita nak bersama bagaimana. Dan kita nak cuba menjemput orang yang sepatutnya. Itu jangan lupa. Kita punya objektif-objektif kita dalam kempen BMF Malaysia. Dan apa pun, saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua dan tahniah kepada pejuang-pejuang BMF kerana sentiasa istiqamah dalam perjuangan, tidak mengira penat ataupun lelah mencari kedai-kedai Muslim. Mencari kedai Muslim, sebenarnya kedai Muslim ni adalah kedai runcit Muslim. Pemiliknya orang Islam. Kita nak pastikan kedai yang kita beli tu adalah kedai orang Islam.
Belilah apa saja. Saya ulang sekali lagi. Belilah apa saja. Tapi beli di kedai orang Islam. Janganlah pergi kedai. Kalau dah tak ada kedai orang Islam, barulah kita pergi ke kedai lain. Ini kedai orang Islam ada, tak nak pergi. Alasan macam-macam. Kan? Jadi, kita tak ada alasan. Kita nak berjuang ni, kita kenalah berkorban. Nama nak jadi pejuang BMF tapi tak nak berkorban, bukan nama pejuang. Jadi kita sama-sama. Kita ada kekurangan, kita saling lengkap melengkapi. Kalau kedai tersebut ada kekurangan, kita belilah apa sikit sekurang-kurangnya. Macam saya cakap awal-awal dulu cakap, belilah sepapan telur sekalipun. Sepapan telur je, takkanlah kedai tu tak ada telur. Takkanlah tak ada susu pekat. Takkanlah tak ada gula. Takkanlah tak ada tepung. Belilah sebagai sokongan. Roti kalau tak ada pun. Beli sebagai sokongan. Kerana apa? Dengan nilai sokongan itu membuatkan mereka akan rasa bersemangat dan mereka akan terus bersemangat untuk dalam kempen BMF Malaysia. Saya nak ajak semua sekali supaya anda terus bersama dalam kempen BMF Malaysia dan setiap masa kita akan berkomunikasi, setiap masa kita akan berbincang untuk memastikan kempen BMF ini akan terus utuh dan tidak diganggu oleh anasir-anasir. Dan saya nak petik sikit ada komen norma baru ni, shopping digalakkan. Betul Puan Hamidah. Tolong ni saya angkatlah komen ni. Alhamdulillah, terima kasih. Kita Puan Hamidah kata norma baru ni shopping online digalakkan. Betul. Kita shopping lah. Okey. Pergilah ke www.campaignbatmanmalaysia.my. Tok Lebay. Terbaik Cikgu Izzat, insyaAllah di rezeki bertemu nanti. Alhamdulillah, insyaAllah. Ni Cik Alas kita pun kata dia, boleh kedai runcit ni boleh buat delivery juga ke? Boleh. Kita akan bantu buat delivery. Kedai runcit jangan pening kepala. Berniaga macam biasa, pastikan kedai buka. InsyaAllah kita akan bantu pengoperasian online kita tu. Kita akan bantu semua orang. Ini bukan janji, tapi inilah komitmen, tanggungjawab kita bersama semua orang. Anda komen, anda share, anda like, itu adalah salah satu usaha kita. Salah satu usaha kita. Okey, Pak Cik Man. Pak Cik Man Ramli. Okey, saya angkat komen Pak Cik Man. Kita baca dan kita bincangkan sedikit. Ada lagi 10 minit untuk sebelum kita tamatkan sesi kita. Pak Cik Man Ramli, memang sokong kempen BMF ni, tapi masalahnya produk Muslim kejap ada, kejap tak ada. Lepas tu dah lama dah tak nampak. Susu Arabi, mi segerat Arabi, tepung Faiza dan produk ke belakangnya tidak konsisten tempat saya di Rawang. Okey, Pak Cik Man, saya nak bagi tahu kepada Pak Cik Man, BMF bukan semata-mata kita membeli produk Muslim itu. Itu nombor satu. Beli produk Muslim. Nombor satu. Tetapi bila dah tak ada, okay, kita pergi ke kedai orang Islam kita. Sebab dalam tempoh ini, Pak Cik Man, agak sukar untuk kita nak ubah total 100%. Semua kilang Muslim ada masalah mereka yang selama ni mereka hanya berniaga sahaja. Kali ni mereka menghadapi masalah. Apa yang Pak Cik Man komen sebenarnya, untuk makluman Pak Cik Man telah memberi laporan bahawa produk-produk tersebut sangat laris. Okay? Sangat laris. Jadi memang untuk makluman semua, memang sangat laris produk-produk Muslim sekarang. Tidak terkejut kerana inilah penangan kempen BMF Malaysia. Sama juga dengan macam tepung baru-baru ni, tepung Mashita. Tepung Mashita terlalu laris. Alhamdulillah, bukan kita kata kita tak sokong, terlalu laris yang menyebabkan sampai habis
kemudian orang lain menunggu lama. Kilang minta maaf. Okey, kilang dah minta maaf dan kita harap tidak akan berlaku lagi. Tepung Mashita sekarang ni dah mula stabil. Anda boleh pergi ke Facebook tepung Mashita, tepung gandum Mashita. Anda boleh dapatkan tepung Mashita. Okey, Pak Cik Man, saya harap ni clear. Saya nak angkat satu je komen ni. Ni last komen ni. Ni kita nak bagi panas sikit je. SP Sulaiman, abang ni saya angkat lagi bang. KP Jim pun kena ingatkan supaya BMF. Jadi kepada KP Jabatan Imigresen Malaysia, saya ucapkan selamat berpuasa. Masih tak terlambat lagi kerana ada lagi seminggu untuk berpuasa. Dan jangan lupa tengok-tengokkan surat saya tu, permohonan saya nak jumpa tu. Jangan kata saya tak hantar surat. Dan kalau ada apa-apa makluman, tolong call saya, nombor saya dah bagi. Kalau tidak nanti saya call, saya dah dapat dah nombor. Jawatankuasa saya dah dapatkan nombor. Nombor peribadi dia. Jangan sampai saya call lah. Okey, apa pun, terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada yang menyokong KPBMF. Terima kasih kepada 50 orang yang insya-Allah menonton konsisten, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua penyokong BMF dan juga penyokong-penyokong pembela. Ni bukan penyokong anda penyokong dan juga pejuang-pejuang pembela. Kita bersama-sama kita lakukan perubahan. Tengok Amirul Syazad, saya angkat juga. Memang kali ni kita anda komen saya akan angkat. Yimi buatan musim pun memang laris. Ya, bukan nak kata juga, bukan nak kata, tapi memang sebenarnya mi MFI, mi kuning MFI, bihun MFI begitu laris sekali. Alhamdulillah. Mereka menghadapi masalah production, tapi telah diatasi dari masa ke masa. Ini yang kita katakan begitu hebatnya penangan kempen BMF Malaysia. Dan akhir sekali sebelum saya tutup ruangan sembang bersama CIJ sejam bersama CIJ, saya ingin mengajak kepada anda semua untuk membantu saya untuk sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat ibunda saya, Allahyarhamah, Hajah Latifah binti Abdullah, yang telah meninggalkan kami sekeluarga 3 tahun ke 4 tahun lepas. Ialah sebab dalam keadaan kejutan, pergi dalam keadaan mengejut. Satu tahu hilang, tahu dah meninggal. Dan hari ni hari lahir Allahyarhamah. Dan juga saya ucapkan selamat hari lahir buat semua sekali. Kata Abang SP hari ni hari lahir PM kita ke? Ya, betul, sama. Okey. Apa pun, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua kerana sudi sedekahkan Al-Fatihah buat arwah ibunda saya, dan Al-Fatihah juga buat semua arwah-arwah yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu, ibu-ibu, arwah ibu bapa kita yang telah pergi, dan insya-Allah kita doakan semoga pasangannya, ayah saya, semoga tabah, bersemangat, dan sentiasa ceria. InsyaAllah anak anda rindu. Ni kan senang nak cakap live ni. Anak anda rindu dengan ayah anda. Kami sekeluarga merindui. Dan saya yakin anda semua merindui keluarga kita di saat ini yang kita tinggal. Dan kita pastikan PKP yang diberi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini sebagai satu titik positif kepada kita untuk terus kuat dan bangkit
dan juga kita memberi perhatian penuh kepada ahli keluarga kita. Dan saya nak ambil kesempatan ini juga, besok besok selamat Hari Guru buat semua sahabat-sahabat guru di Malaysia. 450,000 lebih guru di seluruh Malaysia. Anda hebat kerana apa? Dalam pasca COVID ini, anda mampu mendidik anak-anak anda, anak-anak murid anda, walaupun secara dalam online. Tahniah, anda memang hebat. Tidak lupa, tahniah kepada Kementerian Pelajaran Malaysia kerana menyediakan platform yang begitu hebat sekali membantu. Dan apa pun, kita sudah sampai ke penghujung rancangan, berbaki 3 minit lebih. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Apa pun, jangan lupa, mungkin malam esok ada sesi khas bersama saya ataupun mungkin bersama tetamu. Kita nak bincang topik yang di luar kotak sikit. Ni BMF, kita ada satu lagi tanggungjawab berkaitan dengan IC. Apa pun, saya tinggalkan anda dengan doa. Kita sama-sama doakan supaya ahli keluarga yang telah meninggalkan kita dicucuri rahmat oleh Allah SWT. Dan kepada seluruh sanak saudara, ampun dan maaf. Kita sama-sama lakukan perubahan, dan kalau bukan kita, siapa lagi? Dan jangan lupa tagline BMF kita cakap, kita buat. Daripada saya, Cikgu Izzat Johari bersama pembela dalam kempen BMF Malaysia. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan surah Wal-As dan tasbih kafarah. Wal-As. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.